Cikgu tengok tengah kelas tu mungkin kamu tengah sedia-sedia ke kamu buka kamera nanti. Okey. Jadi cikgu nak mulakan dah kelas kita pada petang ini. Suara cikgu jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Jelas. Okey, baik, mantap. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan kita punya isi pembelajaran lah. Okey. Jadi cikgu mula share skrin sekarang. Okey. Okey, jadi boleh nampak ke skrin cikgu share? Ha, nak dengar suara sikit? Okey, boleh. Okey, jadi apa yang cikgu share ni adalah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, fokus kita pada hari ini adalah tentang expanding algebra. Kita fokus kita adalah untuk kita buka kurungan. Expand maksudnya dia ada kurungan. Kurungan semua kamu jadi Cikgu, suara cikgu tersekat-sekat lah cikgu. suara cikgu mula-mula suara cikgu tersekat-sekat ke? Nak dengar sikit suara cikgu tersekat-sekat ke? Suara cikgu tersekat. Tersekat lagi sekarang pun Sekarang okey dah. Ini adalah dalam tajuk form 2. Okey, ingat bila kita nak expandkan algebra ni, sebelum cikgu teruskan kepada kita punya kelas, okey, kita kena faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, fokus kita untuk bulan ni masih lagi di bawah tajuk algebra. Masih lagi kita belajar cara nak menyelesaikan, nak mendapatkan nilai pemala. Okey, iaitu itu apa yang kita nak belajar pada petang ni. Okey. Jadi bila cikgu bercakap tentang algebra, okey, pada minggu lepas kita belajar macam mana dia ada two side equation. Two side equation tu macam mana? 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 6. Okey, untuk penyelesaian algebra sebelum cikgu masuk kepada kita punya topik pada minggu ni, cikgu ambil masa untuk recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey. Jadi, cikgu ambil masa untuk kita belajar pada minggu lepas. Okey, di bawah tajuk algebra. Okey, ni kamu kena salin walaupun kamu dah salin. Di bawah tajuk algebra. Okey. Nama dia yang hari lepas kita belajar iaitu kita panggil dia sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey. Dan di bawah algebra juga dia terpecah kepada sebutan tidak serupa. Okey, sebutan tidak serupa. Okey, cikgu kenapa cikgu asyik kukuhkan benda ni? Sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Cikgu kukuhkan supaya kamu jelas mana nak pindah mana. Mana nak pindah mana? Kiri ke, kanan ke? Okey. Dalam sebutan serupa, dalam sebutan serupa dan dalam sebutan tidak serupa, kamu kena faham bila dia menjadi kawan.
bila dia jadi sebutan serupa. Bila? Sebutan serupa adalah apabila cikgu tulis apabila dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan yang sama. Ini adalah sebutan serupa. Sebutan tak serupa pula adalah apabila keadaan berbeza. Dalam keadaan berbeza. Berbeza. Okey. Jadi, cikgu tunjuk contoh untuk sebutan serupa. Cikgu tunjuk contoh sebutan serupa. Contoh dia adalah apabila dia dalam keadaan 3A dengan 5A. Huruf 3A dengan 5A dua-dua adalah dalam keadaan ada huruf A. Contoh, kamu tengok kepada huruf nombor 3 ni, dia ada huruf A. Nombor 5 ni, dia ada huruf A juga. Jadinya, huruf 3A dan 5A dikira dalam sebutan yang serupa. Cikgu, kalau tak ada huruf 3 dan 5, nombor 3 dengan nombor 5 dikira dalam sebutan serupa juga. Sebab apa? Sebab nombor 3 dengan nombor 5 dia tak ada huruf. Nombor 3 tak ada apa-apa huruf sebelah dia dan nombor 5 tak ada apa-apa huruf sebelah dia. Jadi ini dikira sebagai sebutan serupa. Jelas ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, bagus. Okey, sebutan tak serupa pula. Okey, apakah contoh sebutan tak serupa? Pertama, cikgu tunjuk contoh apabila dia dalam keadaan huruf yang berbeza. Contoh 3A dengan 5B. 3 ni pasangan dia adalah dengan A. 5 ni pula pasangan dia adalah dengan B. Jadi bila huruf dia berbeza, seorang A, seorang B, jadi dikira sebagai sebutan yang tidak serupa. Okey. Contoh kedua pula, cikgu tunjuk kalau cikgu cakap 3A dengan 5. Contoh kedua adalah apabila 3 ni ada huruf. Tetapi 5 ni tiada huruf. Maksudnya 5 ni adalah single digit. 5 ni 5 sahaja. Dia datang tanpa huruf. Tapi 3 ni datang dengan huruf. Huruf apa? Huruf A tu. Jadi 3A dengan 5 ni dia dikira sebagai dalam sebutan berbeza, iaitu sebutan tidak serupa lah di dalam keadaan dalam keadaan berbeza. Okey. Jadi kenapa kita belajar sebutan serupa? Kenapa kita belajar sebutan tak serupa? Kita belajar sebutan serupa sebab ingat betul-betul, sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Ada orang kata, cikgu, kenapa kita asyik fokus kepada benda ni? Sebab dalam matematik soalan boleh jadi lagi kompleks. Nanti kelas yang terakhir cikgu akan tunjukkan betapa kompleksnya soalan. Okey. Jadi dekat sini cikgu kukuhkan kamu punya asas. Okey, boleh diselesaikan. Apa maksud boleh diselesaikan? Contoh kita pergi kepada 3A dengan 5A. Dia boleh diselesaikan dalam keadaan tambah dan tolak. Tambah dan tolak ni macam mana? 3A boleh ditambahkan dengan 5A. Dia akan jadi 3A tambah 5A, dia akan dapat 8A. Kamu tambahkan nombor dekat depan dia. Kalaulah kita tengok kepada 3 tambah 5 macam biasa yang kita buat daripada sekolah rendah. Kita tak tahu masa sekolah rendah, kita tak tahu pun tu sebutan serupa. Kita main tambah je. Jadi bila dah sekolah menengah ni kita nampak kenapa dia boleh ditambahkan. Dia boleh ditambahkan adalah kerana dia dalam sebutan yang sama, sebutan yang serupa. 3 tambah 5 dapat 8. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, manakala sebutan tak serupa pula dia tak boleh diselesaikan. Tak boleh diselesaikan. Kena ingat betul-betul. Jadi bila cikgu cakap sebutan tidak serupa, bila dia ada 3A tambah 5B,
3A tambah 5B. 3 ni huruf dia A, 5 ni huruf dia B. Jadi jangan selesaikan. Siapa selesaikan dia jadi salah. Jadi 3A tambah 5B lah juga jawapan dia. Sebab apa? Sebab dia tak boleh diselesaikan. Itulah jawapan akhir kita. Okey. Seterusnya 3A dengan 5. 3A tambah 5. 3 tu ada A, 5 tu tak ada A. 5 tu dia tak ada huruf. Jadi dekat sini jawapan terakhir kita 3A tambah 5 juga. Sebab apa? Sebab dia tak boleh diselesaikan. Tapi sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada expand. Kita pergi kepada kembangkan. Kita pergi kepada kembangkan. Apa yang nak dikembangkan ni? Ataupun habiskan salinan. Okey ke dah habis salin dah? Sempat salin semua ke? Dah. Cikgu, suara cikgu hilang datang. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, Boleh dah. cikgu rasa headphone ni kot. Suara cikgu tersekat-sekat lagi ke? Tak. Okay, headphone cikgu kot. Sebab line internet cikgu full bar. Okey, kalau tersekat-sekat lagi bagi tahu Okey, cikgu teruskan. Dah habis salin ke yang ni? Dah. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kita punya lesson. Okey, jadi kita hari ni kita nak masuk expand, kita nak masuk kembangkan. Apa yang dimaksudkan dengan kembangkan? Okey, bila cikgu bercakap tentang kembangkan, kembangan. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu dia lawak sikit, kembangan. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris dia kita bercakap tentang expand. Expand. Okey, jadi kembangan dengan expand ni adalah dia berkaitan dengan kurungan. Dia berkaitan dengan kurungan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Bila cikgu bercakap tentang kurungan, apa maksud kurungan dalam matematik? Siapa boleh Darab. bagi tahu cikgu? Okey, pandai. Kurungan bermaksud darab. Kurungan bermaksud darab. Kalau cikgu tulis dekat sini 3 darab 7, kamu boleh nampak simbol darab tu. Kamu boleh tahu 3 darab 7 adalah 21. Kamu boleh nampak. Tapi kurungan ni kita tak nampak simbol darab tu. Didarab dengan apa? Dia darab dengan apa? Kurungan ni adalah, cikgu bagi tahu kurungan darab dengan belakang kurungan. Darab belakang kurungan. Belakang kurungan. Sebab apa? Sebab asas bagi kurungan ni masih lagi orang confuse. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kurungan ni adalah darab yang pertama. Yang kedua, dia tahu dia darab. Tapi dia darab yang mana? Depan ke belakang? Okey, jadi cikgu nak masing-masing pegang kalkulator. Masing-masing pegang kalkulator. Sekarang ni, darab yang belakang. Apa yang maksud cikgu? Okey, 3 kurungan 7. Okey, sekarang cuba kamu tekan 3 dalam kurungan 7 dapat berapa? 21. 21.
Okey, sekarang cikgu pindahkan kurungan tu dekat dalam 3 pula. Kurungan dalam 3, lepas tu tulis 7. Dapat berapa? Syntax error. Ya, kita akan dapat syntax error. Kenapa dia jadi error? Kenapa dia jadi error? Sebab asas bagi kurungan adalah didarabkan dengan nombor belakang dia, bukan di hadapan. Jadi dekat sini, contoh yang pertama ni 3 dengan 7. 7 tu dalam kurungan di hadapan. Jadi kalkulator akan baca 3 darab 7. Tapi bila kat nombor belah bawah ni kalkulator dia faham kurungan tu adalah darab. Dia tak boleh nak baca sebab apa? Kurungan hanya didarabkan dengan nombor di belakang dia, bukan di depan dia. Jadi kalau kamu nak lukis juga kurungan dekat 3 tu, kamu kena lukis dalam kurungan 3 dan dalam kurungan 7. Cuba buat dalam kurungan 3 dan dalam kurungan 7. Dapat tak? Dapat 21. Inilah asas bagi kurungan. Okey, yang pertama cikgu terang kan. Expand, kembangkan. Kembangkan bila melibatkan kurungan, kurungan tu adalah darab. Jadi apa darab apa? Kalau dekat macam biasa yang kita belajar, 3 darab dengan 7 dia dapat 21. Jadi sekarang ni kita nak belajar konsep kurungan tu. Kurungan bermaksud darab. Ya, kita tahu dia adalah darab. Tapi darab apa? Darab di belakang dia. Sebagai contoh yang pertama, cikgu letak 3 darab ataupun 3 dalam kurungan 7. 3 dalam kurungan 7 bermaksud sama dengan 21. Dia dapatlah 21. Yang kedua, bila kamu letak kurungan di belakang, nombor di depan. Jadi dekat sini kalau kamu tengok, kurungan 3 lepas tu nombor 7. Kamu akan dapat error. Sebab apa? Sebab kalkulator tak boleh nak baca. Kalkulator hanya baca kurungan darab di belakang, bukan di depan. Jadi kalau kamu nak letak kurungan juga dekat 3, kamu kena letak juga kurungan dekat 7. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, Faril Iman boleh faham ke Faril Iman? Boleh cikgu. Okey, jadi bila kita bercakap tentang darab 3 benda, kamu kena fahamkan. Salin tahu kalau sempat semua ni. Okey, 3 benda kamu kena fahamkan. Cikgu pergi kepada benda yang kamu kena fahamkan. Okey, jadi bila kita bercakap tentang darab, ada perkara pertama yang kamu kena faham, iaitu nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor. Okey. Bila cikgu cakap nombor dengan nombor, 3 darab 3. 3 darab 3 dapat berapa? 9. 9. Okey. 7 darab 2 dapat berapa? 14. 14. 2 darab 5 dapat berapa? 10. 10. Jadi inilah kamu didedahkan daripada sekolah rendah tentang cara menyelesaikan pendaraban nombor dengan nombor. Jadi selalunya ni tak ada masalah. Masalah, okey cikgu saya tak hafal lah. Okey, sekarang ni kamu dah tingkatan 3, kamu boleh gunakan kalkulator. Nampak ni kalkulator, kamu boleh gunakan kalkulator untuk menyelesaikan nombor dengan nombor. Yang kedua, pendaraban tu boleh datang dengan simbol dengan simbol. Simbol darab simbol. Simbol darab simbol. Jadi simbol ni kamu kena ingat. Kalaulah dia datang dalam keadaan positif, darab positif, dia akan dapat positif. Kedua, dia datang negatif, darab negatif, dia akan dapat positif. Ketiga, positif darab negatif, dia akan dapat negatif. Keempat, negatif darab dengan positif, dia akan dapat negatif. Jadi sekarang ni apa yang cikgu cuba sampaikan adalah apabila dia berkaitan dengan simbol. Simbol ni ada pada semua nombor. Susahlah cikgu nak hafal simbol. Okey, kalau susah ingat tips daripada cikgu. Kalaulah dia dalam keadaan sama, dia akan dapat positif. Apa maksud sama? Sama akan dapat
positif. Apa maksud sama? Positif dengan positif. Negatif dengan negatif. Dia jumpa gang dia. Positif jumpa positif. Negatif jumpa negatif. Maka hasilnya adalah positif juga. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, yang kedua, cikgu bercakap tentang simbol juga. Tapi dia datang dalam keadaan lain. Jadi bila dia datang dalam keadaan lain, dia akan dapat negatif. Apa maksud lain? Tengok ni, dia jumpa gang yang lain. Ni positif. Dia jumpa pula negatif. Positif, negatif. Jadi hasil dia negatif. Okey, yang ni pun lain juga. Negatif berjumpa positif. Kan lain gang dia. Lain pasangan tu. Jadi hasilnya pun negatif. Jadi ingat, bila kamu jumpa simbol yang sama, hasil dia tambah. Bila kamu jumpa simbol dia berbeza iaitu lain, hasil dia negatif. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau siapa-siapa yang tak faham, ada soalan nak tanya cikgu, WhatsApp cikgu kalau malu sangat. Kalau nak senang, nak cepat nampak, bagi tahu, bersuara terus. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kita bercakap tentang huruf darab huruf. Huruf darab huruf. Jadi bila dalam keadaan huruf, dalam keadaan huruf, yang pertama dia datang dalam keadaan huruf berbeza. Dia datang dalam keadaan huruf berbeza. Ni nota daripada Cikgu Salim tau. Huruf berbeza adalah sebagai contoh, cikgu tunjuk contoh A darab B. Bila A darab B, huruf berbeza kamu gabungkan sahaja AB. AB. Kalau huruf tu berbeza, cikgu bagi contoh B darab C. Kamu gabungkan sahaja BC. Ini adalah pendaraban daripada segi huruf. Yang pertama, huruf berbeza. Yang kedua, huruf sama. Huruf yang sama. Jadi huruf yang sama, cikgu tunjuk. Contoh yang pertama, A darab A. A darab A dapat berapa? Indeks form 3 bab 1. A darab A dapat berapa? A kuasa 2. A kuasa 2. Pandai. Okey. A darab A darab A. Jadi A darab A darab A dapat berapa? A kuasa 3. Okey, A kuasa 3. Jadi inilah inilah benda yang setiap kali pendaraban, yang setiap kali kamu buka kurungan tu, kamu kena check. Kamu kena check. Yang pertama nombor dia, yang kedua simbol dia, yang ketiga huruf dia. Okey. Sebab apa? Sebab sekali kamu silap satu je step. Silap satu je step, jawapan tu terus salah. Okey. Jadi boleh cikgu teruskan kepada sesi contoh? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi boleh buka worksheet yang ni. Boleh buka worksheet yang ni. Kita akan selesaikan kembangan, kita akan selesaikan bahagian kembangan. Kita buat dulu semua jenis kembangan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Cikgu akan tunjukkan soalan A, lepas tu kamu akan buat B dan C. Cikgu tunjuk dua lah. Masing-masing boleh tengok contoh. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, ini adalah contoh. Satu soalan yang cikgu akan tunjuk beserta penerangan. Nombor 1. Okey, kalau kita rasa kita ni baru lagi, kalau kita rasa kita ni lemah matematik, ikut apa yang cikgu buat, semua kat depan. Okey, yang pertama cikgu tulis baliklah. Cikgu nak conteng sebenarnya. 7 tolak 3Y dalam kurungan. Okey, kan cikgu cakap kurungan apa darab apa? Nombor di belakang darab dalam kurungan. Jadi, kita nak nampak apa darab apa, kita bulatkan nombor ni. Bulatkan nombor di belakang kurungan. Lepas tu kita buat anak panah. Anak panah pergi kepada nombor yang pertama. Biar kita nampak apa darab apa. Sekarang ni, tulis dia dekat bawah. Negatif 6 X darab 7. Lepas kamu tulis, kamu selesaikan satu-satu. Selesaikan nombor dia dulu. Okey, sekarang tekan kalkulator negatif 6 darab 7. Dapat berapa?
Negatif 42. Negatif 42. 42. Pandai. Okey, nombor dah selesai. Huruf jangan lupa. Dia ada huruf X dekat situ. Barulah kamu tulis huruf X. Buat slow-slow. Buat slow-slow. Okey, lepas tu kamu buka pula negatif 6X. Darab pula dengan negatif 3Y. Slow-slow. Darabkan nombor dulu. Negatif 6 darab negatif 3. Sekarang tekan kalkulator. Negatif 6 darab negatif 3 dapat berapa? 18. 18. Bila cikgu tulis 18 dekat sini, jangan lupa letak simbol positif. Sebab kalau kamu tulis 18 sahaja dekat situ, salah. Positif 18. Okey, sekarang kita dah selesai untuk nombor. Kita selesaikan pula untuk huruf. Baru kamu pergi kepada huruf X dengan Y. X darab Y dapat apa? XY. Ya, kita akan dapat XY. Jadi dekat sini, negatif 42X tambah 18XY. Dia boleh selesaikan tak? Tak Boleh boleh. ke cikgu terus? Tak boleh. Boleh. Kenapa cikgu Tak tak boleh boleh. selesaikan? Sebutan tak serupa. Sudah tak Ya, serupa. sebutan yang tak serupa, sebutan yang berbeza. Negatif 42 ni, dia dalam keadaan X. 18 ni pula, dia dalam keadaan X dengan Y. Jadi, macam cikgu cakap, kalau kamu selesaikan juga kamu salah. Ini adalah jawapan akhir dia. Boleh faham ke nombor 1 ni? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Bagus. Kalau ada soalan tanya je. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan cikgu akan tunjukkan A. Cikgu akan tunjukkan A kat depan. Okey, jadi untuk yang A, kita ni bila kita baru belajar, kita selesaikan satu-satu. Okey, cikgu bulatkan dulu apa yang nak didarabkan. 9. Kenapa cikgu bulatkan 9? 9 tu belakang kurungan. Maksudnya cikgu akan nampak 9 yang akan darab dengan apa. Mula-mula bawa anak panah pergi kepada nombor pertama. 9 darab 5. 9 darab 5 dapat berapa? 45. 45. Pandai. Okey, bawa pula 9 pergi kepada nombor seterusnya. 9 darab negatif 6K dapat berapa? Negatif 54. 54. Bagus. Selesaikan dulu darab dia. Kita akan dapat negatif 54. Lepas tu barulah kita bawa turun K dia. Jadi ini jawapan akhir dia. 45 tolak 54K. Tu cara dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni berdasarkan dua contoh yang cikgu tunjuk dekat depan, kamu akan selesaikan soalan C, soalan C, soalan D, soalan D dan soalan E. Okey. Ini adalah 3 soalan yang kamu kena cuba buat, lepas tu hantar dekat WhatsApp. Buat je dulu, tak kisah betul ke salah ke, buat dulu. Tu yang pertama. Lepas tu jangan risau, cikgu akan tunjukkan juga mana jalan kira dia. Okey, cuba buat sekarang. Ada soalan tanya je tau. Farel, setakat ni jelas lagi Farel? Jelas cikgu. Okey, mantap. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus Aulia. Pandai.
Terima kasih cikgu. Okey. Kamu kena mahir soalan ni Kena mahir soalan ni. Cikgu nak tunjuk contoh. Kalau kamu tak mahir soalan ni, siapa yang tak kukuhkan soalan kita punya bab minggu ni, dia susah sikit pada minggu depan. Okey, cikgu bagi masa lagi. Okey, bagus. Tak apa. Cikgu cek. Okay, cikgu bagi masa lagi Okey, Damia. Okey, Haikal. Okey, 2 minit lagi Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey. Dapat tak tu? Afham dapat dah Afham? Afham dapat dah Afham? Tak dengar. Okey, masing-masing perlu masa lagi ke atau cikgu dah boleh selesaikan dekat depan? Alamak, tak bersuara lah. Okay, cikgu bagi masa lagi lah. Lagi 2 minit. 6 suku cikgu terus terangkan. Boleh je. Okey. Okey, bagus. Cikgu tunggulah, cikgu tunggu 6 suku cikgu terangkan. Okey, bagus. Cikgu saja bagi soalan dalam pecahan. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus bagus. Cikgu suka. Okey, jadi masa dah habis. Yang masih tengah buat boleh je teruskan buat. Jadi cikgu akan tunjukkanlah jawapan cara nak buat dia dekat depan ni. Ini adalah asas ini adalah asas dia. Okey.
benda asas ni kita jangan main-main. Sebab apa? Benda asas ni, contohlah cikgu ada soalan kan. Contohlah cikgu bagi kamu soalan. Amboi, besarnya nama. Okay. Contoh, kalaulah yang asas ni kamu pening, kita akan pergi kepada pendaraban 3x tambah 5 per dengan 2x tambah 10. Lepas tu, cikgu bercakap tentang tambah. Tambah dengan kita pergi kepada 4x tambah 20. Lepas tu 5x tambah 6. Okey, jadi benda yang kita nak belajar ni minggu depan. Kita nak belajar ni pada minggu hadapan. Jadi bila kamu nampak soalan ni, dia berkaitan dengan kembangan. Dia berkaitan dengan kembangan. Sebab apa? Sebab cikgu nampak, okey ni kembangan pertama, ni kembangan kedua. Lepas tu nak samakan pembawah, kita kena darab 2, kita kena kembangkan. Jadi bila cikgu suruh kamu buat yang atas ni, bermaksud cikgu nak pergi kepada soalan minggu depan ni, cikgu nak kamu dah ready dah untuk jawab soalan dalam keadaan pecahan macam ni. Okey, tapi tak apa kalau kamu rasa ini kompleks, kita pergi kepada yang simple. Inilah asas bagi semua kembangan. Okey, boleh ke cikgu mula tunjukkan contoh dia dekat depan? Nak dengar. Okey, jadi kita tengok kepada soalan C. Negatif 4 dalam kurungan 9 tolak 8x. Okey, bulatkan dulu apa darab dia. Bulatkan apa yang kena darab dia. Maksudnya bulatkan yang belakang kurungan. Bawa anak panah. Negatif 4 darab 9. Selesaikan satu-satu. Negatif 4 darab 9 dapat berapa? Negatif 4 darab Negatif 6. Iya, kita dapat negatif 36. Betul. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada nombor 2. Negatif 4 darab negatif 8. Jangan terus selesaikan. Sebab apa? Kita buat dulu nombor. Negatif 4 darab negatif 8. Dapat berapa? 32. Okey, kita dapat 32. Bila kita dapat 32, jangan lupa kita tulis positif 32. Lepas tu baru kamu tengok dia ada X dekat belakang. Jadi jawapan dia 32X. Negatif 36 dengan tambah 32X ni dia dikira sebagai sebutan berbeza. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada X. Dekat sini dia tiada X. Jadi ini jawapan akhir dia. Jelas ke untuk C tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, D. Masing-masing tengok kepada D. 3/4 X dalam kurungan 12X tolak 8Y. Cikgu kalau ada kurungan ni selalu sangat student confused macam mana nak buat. Darabkan dulu yang atas. Darabkan dulu yang atas. Jadi yang atas ni kita bawa 3X darab darabkan yang atas. 3X darab 12X. Sekarang ni nombor dengan nombor. 3 darab 12. 3 darab 12 dapat berapa? Dapat berapa? Tak dengar. 3 darab 12 dapat berapa? 9. Ni selesaikan satu-satu. 3 darab 12 dulu. 36. Okey, 36. X darab X. X darab X dapat berapa? X kuasa 2. X kuasa 2. Lepas tu jangan lupa tulis per 4. Sebab apa? Sebab kita hanya selesaikan yang atas ni. Okey. Ni cikgu ajar yang asas. Cikgu ajar yang asas sebab cikgu tak boleh assume semua orang boleh terus selesaikan. Okey, jadi kita buat pula. 3X. Ambil yang atas dia. 3X darab negatif 8Y. Selesaikan dulu nombor dia. 3 darab negatif 8. 3 darab negatif 8 dapat berapa? Negatif 24. Pandai. Negatif 24. X darab Y. Kita selesaikan X darab Y dapat berapa? XY. Okey, pandai. Lepas tu per 4 jangan lupa salin.
Jadi dekat sini cikgu ajar kamu nak selesaikan satu-satu. Lepas tu barulah kamu selesaikan per 4. 36 per 4 dapat berapa? Tekan je kalkulator. 9. 9. Jadi sekarang ni X kuasa 2. Okey. Tolak dengan 24 per 4 dapat berapa? 6. -6. -6. Maksudnya kat sini -6 XY. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan bagi D. Ini adalah jawapan bagi D. Jadi cara dekat D ni cikgu ajar kamu supaya kamu selesaikan atas dulu. Tapi jangan lupa tulis per dekat belah bawah dia. Lepas kamu dah selesaikan yang atas, barulah kamu per dengan 4. Barulah kamu selesaikan dengan 4 tu. Jelas ke untuk soalan D ni? Boleh fahamkah? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu teruskan pula untuk soalan E. Cikgu teruskan pula untuk soalan E. Negatif 5 per 6 M. Dalam kurungan 18N. Tolak 12K. Untuk yang E, cikgu ajar kamu selesaikan terus guna kalkulator. Okey, jadi sekarang bulatkan ni supaya kita nampak apa darab apa. Jadi kita bawa dia pergi kepada sini. Negatif 5 per 6 M darab 18N. Sekarang kita selesaikan dia punya nombor. Negatif 5 per 6 darab 18. Bila kita nak masukkan fraction, bila kita nak masukkan pecahan dalam kurungan, kamu mesti buat kurungan. Jadi cara nak tulis dalam kalkulator negatif 5 per 6, buka kurungan, tekan negatif 5. Lepas tu dekat ABC tu kamu tekan per 6 tutup kurungan. Itu cara kita nak tulis fraction, nak masukkan dia dalam kurungan. Barulah kamu buat darab 18. Negatif 5 per 6 dalam kurungan darab 18. Cuba tekan dapat berapa? Negatif 15. Negatif 15. Kita terus selesai dapat negatif 15. Lepas tu selesaikan pula dia punya huruf. M darab N. M darab N dapat berapa? MN. Iya, kita akan dapat MN. Okey. Dah selesai yang tu, kita bawa pula pergi kepada yang kedua. Negatif 5 per 6 darab negatif 12. Negatif 5 per 6 M darab negatif 12K. Tulis dalam kalkulator macam mana? Tulis dalam kalkulator negatif 5 per 6 dalam kurungan darab negatif 12. Itu cara nak tulis di dalam kalkulator. Sekarang cuba tekan dalam kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? 10. 10. Jadi bila dia 10, dia sebenarnya dalam keadaan positif 10. Selesaikan pula M darab K. M darab K kita dapat apa? MK. MK. Jadi daripada yang soalan C, D, E ni kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Soalan C, cikgu tunjuk kamu penyelesaian yang biasa. Penyelesaian yang paling asas. Soalan D, ada orang confuse. Ada orang tak nampak macam mana nak selesaikan bila ada fraction. Dia jadi pening. Jadi soalan D ni cikgu ajar kamu selesaikan satu-satu. Selesaikan yang atas dulu. Selesaikan yang atas dulu. Lepas tu baru bahagi. Soalan E, cikgu tunjuk pula untuk soalan E kalau kamu nak selesaikan terus. Nak selesaikan terus, sila gunakan kalkulator. Memandang kamu boleh guna kalkulator. Jadi, cikgu ajar kamu setiap kali fraction, kamu nak masukkan dalam kalkulator, pastikan buat kurungan. Jadi ni cara cikgu ajar tekan kalkulator. Yang cikgu petakkan ni adalah cara kita tekan kalkulator. Jadi direct dekat situ kita terus dapat jawapan dia dalam keadaan nombor. Lepas tu baru selesaikan huruf dia. Faham ke soalan C, D, E ni? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Yang lelaki tak dengar suara, jelas ke C, D, E? Jelas. Okey, bagus. Jelas.
Okey, mantap. Okey, CDE dah selesai. Okey. Sekarang kita pergi kepada level yang seterusnya. Kita pergi kepada level yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan A. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Cikgu ajar. Okey. Soalan A. 5P tambah 9. 5P tambah 9 dalam kurungan 3P tambah 2. Okey, ini adalah soalan asas yang kedua yang kita kena selesaikan. Okey, boleh tengok dekat depan. 5P, kita bulatkan dulu. Apa darab apa? Bawa anak panah yang pertama. 5P darab 3P. Selesaikan satu-satu. 5 darab 3. Sama-sama. 5 darab 3 dapat berapa? 15. 15. Pandai. Lepas tu baru buat dia punya huruf. P darab P dapat berapa? P kuasa 2. Ya, P kuasa 2. Selesai yang itu. Selesai. Okey, sekarang kenapa kita kena buat anak panah ni? Supaya kita dah nampak yang itu aku dah selesaikan. Jadi bila aku dah selesaikan, jangan pergi selesaikan 2 kali. Okey. Kenapa kita bulatkan? Kita bulatkan supaya kita nak nampak apa darab apa. Okey, bawa yang bulatan ni pergi kepada nombor yang seterusnya. 5P darab 2. Selesaikan huruf dia. 5 darab 2 dapat berapa? 10. 10. Bila 10, nombor yang kedua, jangan lupa tulis dia punya positif. Positif 10. Lepas tu dia ada P dekat sini. Tulislah P dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kalaulah dalam exam kita tak nak tercuai. Sebab apa? Sebab kalau kamu buat satu sahaja darab tu silap. Jawapan tu tak payah cek panjang-panjang, terus salah. Gunakan warna lain. 9 darab 3. 9 darab 3P. Selesaikan dia punya nombor. 9 darab 3 dapat berapa? 27. Okey, kita dapat 27. Positif 27. P. Jangan lupa salin 27P. Okey, kita selesaikan seterusnya. 9 ni pergi kepada 2. 9 darab 2. 9 darab 2 dapat berapa? 18. 18. Terima kasih. Okey, maksudnya dekat sini kita akan dapat positif 18. Okey, sampai sini kita cek. Kita cek apa? Kita cek sebutan serupa. Setiap kali kamu kembangkan, kamu kena cek dia punya sebutan. Kamu kena periksa kod-kod ada sebutan serupa. Jadi dekat sini 15P kuasa 2. Ada tak sebutan serupa dengan 15P kuasa 2? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, kamu salin sahaja jawapan dia. Sekarang ni kita cek pula 10P dengan 27P dikira sebutan serupa ke tak? Ya. Ya. Bagus. Kenapa dia dikira sebagai sebutan serupa? Sebab dia P dengan P. Jadi dia boleh tambahkan. 10 tambahlah dengan 27. 10 tambah 27 dapat berapa? 37. Ya, kita akan dapat 37P. Tambah 18. 18 ni tak boleh nak selesaikan lah sebab ini sahaja jawapan dia. Jadi inilah jawapan dia soalan A. Inilah cara kita nak kembangkan kalau dia dalam keadaan 2 kurungan. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita akan pergi kepada soalan. Kita akan pergi kepada satu soalan. Cikgu buat ini. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan, cikgu nak kamu selesaikan soalan ni. Yang cikgu buat anak panah dan cikgu kotakkan tu. Okey, cuba buat. Okey, bagus.
Lajulah. Baguslah. Okay. Okay, kalau kita salah kan, jangan lupa tulis correction tau. Kat bawah tu. Tunggu Okay, cikgu bagi masa lagi 2 minit nanti cikgu cek. Cikgu tengah tengok jalan kerja masing-masing. Dia bila tengok jalan kerja masing-masing ni, kita akan nampak, dia buat lain. Jadi bila dia buat lain tu, okey, cikgu akan terangkan lah. Okey, bagus. Ramai dah buat. Cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Ya, salah salin soalan. Tak apa. Okey. Okey, habis dah masa. Okey, jadi cikgu akan buatlah soalan dekat depan ni. Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan di hadapan. 8M tolak 7N dalam kurungan 3M tolak 2N. Boleh tengok satu-satu macam mana cikgu selesaikan soalan ni. Dan cikgu akan buat besar-besar untuk bagi apa orang kata, bagi kita nampak betul-betul macam mana flow dia sebenarnya. Okey, mula-mula yang kena darab antara 8M dengan negatif 7N ni, biasakan untuk darab 8M dulu. Ada yang mula dengan negatif 7N. Jadi kenapa? Walaupun negatif 7N lagi dekat dengan kurungan dekat sebelah ni, kita tak nak terconfuse. Kita akan buat selesaikan satu-satu dari kiri ke kanan.
Kiri ke kanan. Positif 8M dulu. Selesaikan 8M dulu. Baru negatif 7N. Okey. Jadi buat anak panah supaya kamu nampak apa darab apa. 8M darab 3M. Jangan pening-pening. Selesaikan dia punya nombor. 8 darab 3. 8 darab 3 dapat berapa? 24. 24. Pandai. Lepas tu selesaikan pula dia punya huruf. M darab M. Dapat berapa? Huruf yang sama. M kuasa 2. M kuasa 2. Selesai satu perkara. Lepas tu kita buat pula perkara yang seterusnya. Bawa anak panah pergi kepada nombor yang seterusnya. 8M darab negatif 2N. Selesaikan nombor 8 darab negatif 2. Cuba tekan kalkulator. 8 darab negatif 2 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 16. Okey, huruf dia M dengan N. MN. Jadi jawapan dia MN. Okey. Lepas tu cikgu buat pula anak panah yang kedua. Selesai dah yang warna biru, buat pula yang warna hijau. Jadi dekat sini cikgu buat 7N darab 3M. Ada yang tulis 7N. Jadi kalau kamu tulis 7N, kamu terlupa negatif ni. Negatif ni milik 7. Jadi kena bawa sekali dalam kita punya penyelesaian. Jadi selesaikan nombor darab nombor. Negatif 7 darab 3 dapat berapa? Negatif 21. Ya, negatif 21. N darab M dapat berapa? N darab MN. M. NM. Okey. Jadi, dah selesai yang tu, kita pergi buat pula yang ini. Negatif 7 darab negatif 2N. Negatif 7N. Okey, selesaikan nombor negatif 7 darab negatif 2. Negatif 7 darab negatif 2 dapat berapa? 14. Okey, 14. Jadi bila kita dapat 14, jangan lupa dia punya simbol positif. Selesaikan N dengan N. N dengan N, kita dapat N kuasa 2. Okey, jadi ini dah jawapan dia. Tapi dia tak selesai lagi. Kita kena cari sebutan serupa. Sebutan serupa. Apa yang dimaksudkan dengan sebutan serupa? Jadi kita kena tengok huruf yang sama. 24M kuasa 2 kita terus salin sebab apa? Sebab tak ada sebutan serupa. Sekarang ni cikgu nak soal kamu. Negatif 16MN dengan negatif 21NM. Adakah ada sebutan serupa? Ya. Iya, betul. Walaupun kedudukan huruf tu terbalik. Walaupun dekat negatif 16 ni kita sebut M dulu. Dan negatif 21 ni disebut MN dulu. Jadi dia tak kisah. Dia selagi ada M dekat sini dan dia ada N dekat sini, dia dikira sebagai sebutan serupa. Dia tak kisah. Susunan dia tak kisah. Jadi yang kita boleh selesaikan adalah negatif 16 dengan negatif 21. Tekan kalkulator. Negatif 16, negatif 21 dapat berapa? Negatif 37. Iya, negatif 37. Untuk jawapan terserahlah dekat kamu. Kamu nak tulis MN dulu ke, NM dulu ke. Itu jadi MN ni asalkan kamu tulis je ada huruf M, ada huruf N. Itulah jawapan dia. Tambah dengan 14N kuasa 2. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu ajar kamu buka kurungan 1111. Supaya kita nampak. Okey, jadi bila kamu dah mahir yang ni, kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Masing-masing tengok dekat depan. Okey, cikgu nak kamu buat. Cuba selesaikan soalan dekat depan. Berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi, cuba aplikasikan dan selesaikan soalan di depan. Cuba buat
Okey, kejap cikgu ni. Ada kawan kamu tersilap tadi masing-masing. Cikgu akan tunjukkanlah yang dekat depan ni. Terus je selesaikan soalan ni. Untuk yang nak saling correction tu boleh saling. Yang salah dekat atas boleh tengok satu-satu dah cikgu tunjuk. Saling correction kalau salah. Wow, dah ada yang dapat buat. Bagus. Okay, cikgu tunggu Aulia, dapat ke Aulia? Tengah buat. Okey, tengah buat. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit 6.45. Cikgu terus tunjukkan jalan kerja. Yo, ada main gitar lah. Okey. Okey. Jadi masing-masing habis dah masa. Dia jadi kita gabungkan Okey, jadi cikgu nak tengok sikit. Okey, jadi masing-masing cikgu nak mula dah buat soalan dekat depan. Boleh ke cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh. Okey. Jadi tadi cikgu dapat respon berbelas respon, tapi sekarang ni ada dalam 5-7 orang sahaja boleh jawab. Okey, gabungan soalan yang dekat depan ni sebenarnya adalah gabungan apa yang kita belajar satu kurungan. Ni yang kita belajar satu kurungan tadi. Ni satu kurungan. Yang kedua adalah kita gabungkan dua kurungan. Yang ni dua kurungan, yang ni satu kurungan.
Jadi boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Tengok lepas ni 1,5 jam yang terakhir kita nak buat persamaan linear pula. Okey. Jadi kena tengok betul-betul kurungan dekat depan ni. Lepas ni kita akan buat satu soalan yang sama. Bentuk dia macam soalan ni. Jadi untuk siapa-siapa yang tak sempat salin correction, nanti cikgu hantar rakaman dalam kelas. Okey. Jadi ini adalah soalan kita. Tengok betul-betul. Okey, cikgu tak selesaikan, cikgu tunjuk cara je. Yang penting dekat sini, kamu tolong cikgu tekan calculator. Boleh tekan calculator untuk cikgu? Boleh. Okey. Jadi cikgu tulis 4x tambah 9y. Ni kurungan pertama. Kurungan kedua 3x tolak 7y. Ini kurungan kedua. Jadi bila kita nampak kurungan, kita selesaikan macam bentuk kurungan tadi. Ini negatif 4x, y tolak x. Jadi sebab tu cikgu suruh bulatkan supaya kita senang nampak apa darab apa. Cikgu bulatkan 4x pergi kepada 3x. 4x darab 3x. Ambil dia punya nombor. 4 darab 3. 4 darab 3 dapat berapa? 12. Dapat apa? 12. 12. Pandai. X darab x. X darab x dapat berapa? X kuasa 2. Ya, X kuasa 2. Selesaikan satu-satu. Nombor dulu. Cek nombor. Lepas tu cek huruf. Okey, bawa anak panah pergi kepada soalan yang berikutnya. 4X darab negatif 7Y. Selesaikan nombor dulu, baru huruf. Selesaikan nombor dulu. 4 darab negatif 7. Tekan kalkulator dapat berapa? 28. Salah. Cuba tekan balik. Negatif Ya. 28. Negatif 28. Itu adalah kita tekan bila nak masukkan nombor, pastikan jangan termiss dia punya simbol positif dengan negatif. Okey, dah selesai dah untuk nombor. Huruf pula. X darab Y. X darab Y dapat berapa? XY. Iya, XY. Okey, bulatkan pula yang kedua. Selesai dah 4X, 9Y pula. 9Y darab 3X. Nombor dulu, 9 darab 3 dapat berapa 9 darab 3? 27. Iya, 27. Jadi bila 27, jangan lupa tulis positif. Lepas tu kita selesaikan YX. YX dapat berapa? YX lah. Y darab X kita akan dapat YX. Okey. Jadi kita akan bawa anak panah seterusnya pergi kepada negatif 7Y. 9Y darab negatif 7Y. Buat satu-satu nombor dulu. 9 darab negatif 7 dapat berapa? Negatif 63. Pandai. Negatif 63. Y darab Y. Y darab Y dapat berapa? Y kuasa 2. Y kuasa 2. Nampak tak? Bila kita dah selesaikan satu-satu, kita jelas. Jawapan kita lagi jelas. Sebab tu cikgu bulatkan dan cikgu buat anak panah. Lepas tu cikgu buat pula apa darab apa. Kalau yang Y ni ada Y dengan X ni satu sahaja, kamu boleh tulis nombor 1 dekat sini. Kalau kamu pening-pening. Okey, jadi tengok ni. Negatif 4 darab 1. Selesaikan nombor dia dulu. Negatif 4 darab 1 dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. X darab Y dapat berapa? XY. XY. Bagus. Okey. Kita selesaikan pula. Bawa anak panah pergi kepada yang seterusnya. Negatif 4. X darab negatif 1X. Negatif 4 darab negatif 1 dapat berapa? Negatif 4. Kita dapat 4. Jadi positif 4. Simbol negatif dengan simbol negatif, kita dapat simbol positif. Kalau kamu confused tentang penggunaan simbol, salin dalam kalkulator sebiji macam kamu tulis dekat depan. Negatif 4 dengan negatif 1. Kalkulator akan bagi nombor 4. X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. Sampai sini jelas ke? Boleh faham?
Yelah. Boleh. Okey, jadi ingat tips daripada cikgu. Cikgu bukan buat saja-saja. Cikgu bukan bulatkan saja-saja. Cikgu bukan bawa anak panah saja-saja. Cikgu bukan saja-saja keluarkan apa darab apa. Sebab daripada cikgu mengajar dalam 3-4 tahun, cikgu mengajar 4 tahun lah. 3-4 tahun ni memang senang. Satu je nombor yang kamu silap, jawapan kamu terus salah. Sebab tu kita tulis dulu apa darab apa dekat bawah anak panah tu. Itu kepentingan dia. Walaupun dekat soalan atas tadi kita nampak remeh, tapi inilah soalan bentuk dalam exam. Exam tak masuk soalan simple macam ni. Exam tak masuk macam ni. Exam juga jaranglah masuk soalan macam ni. Exam masuk gabungan soalan macam ni. Jadi, okey, kita cari pula sebutan serupa. Daripada sini kita cari pula sebutan serupa. Jadi bila cikgu nak cari sebutan serupa, cikgu cari huruf dia yang sama. Okey, contoh X kuasa 2. Kita cari mana X kuasa 2 juga. Dekat sini kita jumpa X kuasa 2. Selesaikan terus. 12 tambah 4. 12 tambah 4. Dapat berapa 12 tambah 4? 16. 16. Jangan lupa tulis X kuasa 2. Dah selesai dah untuk X kuasa 2. Sekarang terserah untuk kamu nak masukkan Y kuasa 2 ke ataupun XY. Tapi cikgu buatlah XY. Ini ada X, ini ada Y. Ini ada X, ini ada Y. Ini ada X, ini ada Y. Asalkan kamu tengok ada X dengan Y. Tak kisah X dulu ke, Y dulu ke. Dia adalah sebutan serupa. Bulatkan. Jadi dekat sini kita nampak kita ambil dia punya nombor sahaja. Ni negatif 28. Ini positif 27. Ini negatif 4. Tekan kalkulator negatif 28 tambah 27 negatif 4. Dapat berapa? Negatif 5. Okey, kita dapat negatif 5. XY jangan lupa tulis XY. Sekarang ni negatif 63Y kuasa 2 tak ada pair dia. Tak ada pasangan dia. Jadi kita tulislah negatif 63Y kuasa 2. Inilah cara penyelesaian dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kita buat satu lagi soalan yang macam ni. Boleh tengok cara cikgu selesaikan. Untuk yang tak dapat tadi, sila salin balik. Sila salin balik apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey. Jadi ada kawan baru masuk. Okey, ni kan soalan ni kan. Okey, tapi cikgu nak adjust soalan dia. Ni. Okey. Okey. Berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi, cikgu nak kamu buat soalan yang warna merah. Cikgu tukar soalan. Cikgu nak ada kurungan juga. Cikgu tambah ni Y ni P. Okey, cuba buat. Tak apa, kita sebab cikgu tengok ada salah ni. Jadi cikgu tunjuk. Jangan risau. Cikgu bagi smiley dengan thumbs up je tau. Pandai.
Okey, kalau ada soalan jangan segan silu tanya cikgu Nak tanya, tanya je. Kalau malu nak tanya dekat sini, tanya dekat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Pukul 7 cikgu tunjuk tau. Sebab cikgu nak mengajar cari persamaan pula. Cari pemalar. Okey, bagus. Ramai yang dapat dah. Bagus. Nampak jelas tu. Okey. Tandas tu. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, bagus. Nampak ramai dah. Berbanding dengan tadi. Okey, pukul 7 tepat cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Damia boleh buat ke Damia? Damia Aisyah boleh buat Damia? Boleh, boleh. Boleh. Okey, jam dah menunjukkan pukul 7. Jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Okey, masing-masing boleh tengok soalan di hadapan. Ini adalah soalan yang cikgu nak selesaikan sama-sama dengan kamu. Sama-sama, bukan cikgu je. Okey, jadi macam biasa kita buka dulu. Kita bulatkan, kita bagi nampak apa darab apa. Lepas kita bulatkan, kita buat anak panah. 8P darab dengan 4P. Kita bagi nampak benda tu. Lepas tu kita selesaikan nombor dengan nombor. Nombor dia apa kat sini? 8 dengan 4. Jadi kita selesaikan dulu. 8 darab 4 dapat berapa 8 darab 4? 32.
Ya, kita dapat 32. Dah selesaikan nombor, kita selesaikan huruf. P dengan P. P darab P dapat berapa? P kuasa P 2. kuasa 2. Nampak dekat sini bila kita selesaikan satu-satu, kita dah elakkan diri kita daripada buat cuai. Jadi dekat sini kita bawa pula anak panah pergi kepada berikutnya. 8P tulis darab 5Q. Selesaikan dulu nombor 8 darab 5 dapat berapa? 8 darab 5. 40. 40. Jadi bila 40 ingat dia ada positif dekat depan. Jangan lupa salin. Lepas tu barulah salin PQ. PQ kita dapat PQ lah. PQ. Okey. Buat pula 7 darab 4P. 7 darab 4P. 7 darab dengan 4. Cuba tekan kalkulator. 7 darab 4 dapat berapa? 28. 28. Dia positif 28. Sini ada P. Salinlah P dia. Bawa anak panah seterusnya pergi kepada 5Q. 7 darab 5Q. Selesaikan satu-satu. Nombor dulu. 7 darab 5. 7 darab 5 dapat berapa? 35. 35. Jangan lupa salin dia punya positif. Kalau kamu tak salin dia tergantung. Terus salah. Okey, 35 dia punya sini adalah Q. Dah selesai dah 2 kurungan yang awal. Kita buat pula kurungan yang seterusnya. Negatif 2P darab dengan negatif 2P darab dengan negatif 8P. Tengok nombor dia dekat sini negatif 2. Dekat sini negatif 8. Jadi bila kamu nak masukkan dalam kalkulator, jangan tinggal negatif dia. Okey, negatif 2 darab negatif 8 dapat berapa? 16. 16. Ya, 16. Jadi bila kita nak tulis kat sini, jangan tulis 16 je. Tulis positif 16. Dia ada P. P kuasa 2. Okey, bawa pula. Negatif 2P. Negatif 2P darab dengan Q. Kalau kamu pening, kamu tambahlah 1 dekat depan. Jadi dekat sini kamu nampak apa darab apa? Negatif 2 darab 1 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. PQ. Selesai. Jadi bila kamu tulis macam ni, kamu boleh check. Boleh, senang kita nak check balik. Senang nak check balik. Okey. Ni cikgu ajar lah cara ni. Jadi cikgu setiap kali mengajar, cikgu pakai penerangan yang sama dengan cara cikgu ajar. Okey. Jadi seterusnya kita cari huruf yang sama. Huruf dekat sini P kuasa 2. Kita cari pula P kuasa 2. Ada P kuasa 2 dekat sini. Jadi kita tengok dia punya nombor 32 dengan sini 16. Jadi kamu boleh tekan 32 tambah 16 dapat berapa? 48. 48. Lepas tu P kuasa 2. Nampak tu? Okey. Lepas tu PQ. Okey, ni ada PQ. Sini pun ada PQ. Bulatkan, tulis nombor dekat bawah tu. Sini 40. Sini negatif 2. 40 tolak 2 dapat berapa? 38. 38. Tulis positif 38. Jangan lupa dia punya huruf PQ. Yang ni adalah dikira sebutan yang berbeza lah. Sebab huruf yang lain. P dengan Q. Jadi tak boleh tambahkan. 28P tambah 35Q. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Tak dengar ni. Seorang je jawab ni. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Sekarang ni cikgu nak masing-masing screenshot. Screenshot. Cikgu bagi masa sekejap. Okey. Screenshot. Kita akan pergi kepada penyelesaian berikutnya. Jadi bila kamu dah faham tentang kurungan, kamu dah selesa dan jelas tentang kurungan, kita boleh selesaikan cari nilai huruf. Okey, sekarang ni cikgu teruskan lesson cikgu. Buka muka surat sebelah, cikgu terus buka kepada yang ada kurungan dua-dua belah. Okey, jadi tengok ni. Kita terus buat soalan 24. Okey, jadi tengok betul-betul cikgu selesaikan. Sekarang ni apa yang kita nak? Kita nak cari X tu sama dengan apa?
kita nak cari X tu sama dengan apa. Kalau kamu tengok worksheet yang cikgu bagi ni, kalau kamu tengok worksheet yang cikgu bagi ni, kamu nampak yang warna merah ni. Warna merah ni jawapan dia tahu. Kalau kamu nak buat dan cuba nak buat kat rumah, boleh selesaikan, kamu boleh check. Dapat tak jawapan tu? Okey. Jadi cikgu selesaikan soalan nombor 25 lah. 25. Okey, 25 masing-masing boleh tengok dia punya huruf. Kalau kita tengok jawapan dia dekat sini 3. Jadi kita nak buat. Dapat tak V tu sama dengan 3? Okey. Cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian dia. Okey, sekarang ni kita nak cari V tu sama dengan apa? Okey, ni tak objektif kita sebenarnya. Jadi kamu fokus kat setengah jam je. Okey. Negatif P, V, tolak 2. Cikgu salin balik. Negatif P 4, V, tolak 8. Cikgu tak kamu confuse lah. Okey. Bulatkan negatif 4, bawa kepada V. Kalau kamu pening, sebenarnya dia ada 1 V. Tulis dekat bawah. Negatif 4 darab 1 V. Darab nombor dulu. Negatif 4 darab 1 dapat berapa? Negatif 4 V. Ya, negatif 4V. Bawa pula negatif 4 darab negatif 2. Tekan kalkulator. Negatif 4 darab negatif 2 dapat berapa? 8. 8. Jadi bila 8, jangan tinggal kosong kat sini. Kita tambah positif 8. Sama dengan. Sama dengan. Dekat sini, kita buka kurungan. Kita dah belajar buka kurungan tadi. Negatif 4 darab 1V. Negatif 4 darab 1 dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. V dia, jangan lupa salin. Buka kurungan. Negatif 4 darab negatif 8. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 32. Ya, kita dapat 32. Jangan lupa tulis positif 32. Lepas tu negatif 8V. Dia tak ada kurungan. Jadi kita tulis sahaja negatif 8V. Okey. Kita refresh balik apa yang kita belajar minggu lepas. Yang huruf mesti duduk belah kiri. Yang tiada huruf mesti duduk belah kanan. Jadi yang belah ada huruf kita boleh pindahkan dia pergi kepada kiri. Ni negatif 4V dengan negatif 8V ni kamu boleh je selesaikan terus. Tapi cikgu nak guna pindahkan dululah. Okey, negatif 4V ni mana kiri, mana kanan? Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi, bila kita cek nombor yang ada huruf negatif 4V ni, dia dah memang duduk belah kiri. Jadi, kita salinlah negatif 4V. Okey, yang ni negatif 4V yang duduk belah kanan ni, kita kena bawa pindah dia. Sebab apa? Sebab yang ada huruf mesti pergi ke kiri. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Nak dengar sikit, dia jadi apa? Positif. Positif 4V. Lepas tu negatif 8V. Daripada kanan kita nak kena pindah ke kiri. Jadi negatif dia jadi apa? Positif. Positif 8V. Sama dengan 32. Dah memang tiada huruf. Duduk kanan sahaja. Jadi 32 tu dah memang duduk kanan je. 8. Daripada kiri kita kena pindahkan ke kanan. 8 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 8. Jadi kenapa kita samakan benda ni? Kenapa kita samakan benda ni? Ingat balik tujuan dia. Tujuan dia sebab kita nak samakan sebutan yang serupa. Kenapa kita nak samakan sebutan yang serupa? Sebab kita nak selesaikan. Dia boleh diselesaikan. Mana boleh diselesaikan? Negatif 4 tambah 4 tambah 8. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 28. Kita dapat 8. V jangan lupa salin. Kita dapatlah 8V. 32 tolak 8. 32 boleh tolak dengan 8 sebab dia dalam keadaan yang sama. Dalam sebutan yang serupa. 32 tolak 8 dapat berapa? 24. Jadi bila 8 ni darab pindah ke sebelah. Kalau kita nak pindahkan 8 sahaja, dia jadi darab. Ingat,
Kalau kita nak pindahkan negatif 4V, negatif 8V, kita pindahkan nombor dengan huruf sekaligus. Jadi yang kamu kena fokus adalah dia positif ke dia negatif. Tapi kalau dia dalam keadaan sebelah-sebelah, kamu nak pindahkan 8 sahaja, dia adalah dalam keadaan darab jadi bahagi. Jadi pindahkan 24 per 8. 24 per 8 dapat berapa? 3. 3. Jadi kalau kita tengok dekat sini dapatlah 3. Inilah jawapan dia 3. Itu cara dia kalau kita nak selesaikan. Boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Kita akan buat satu soalan. Kita akan buat satu soalan iaitu soalan nombor 28. Okey. Berdasarkan apa yang cikgu selesaikan dekat depan ni. Kamu kalau nak tanya soalan, tanya je. Kalau tak ada soalan, boleh mula buat soalan nombor 28. Tapi jangan lupa salin soalan nombor 25 ni. Jadi fokus kita adalah bila kita dah pandai buka kurungan, kita boleh terus selesaikan cara dapat V ni. Cikgu ajar satu-satu tu. Okey, buat nombor 28. Kalau siapa-siapa ada confuse, cikgu, nombor 28 apa jawapan dia? Tengok ni. Nombor 28. Jawapan dia mesti negatif 4. Cikgu terus bagi jawapan. K sama dengan negatif 4. Cuba selesaikan. Hantar je tahu betul ke salah tu nombor 2. Yang penting kita cuba. Baguslah, cikgu sukalah. Yang penting kita cuba ingat dalam hidup ni kita kena cuba dulu baru kita tahu kita boleh ke tak. Jualan nasihat untuk benda-benda yang positif je. Okey, bagus. Silap. Ada negatif. Haikal bagus. Haikal paling laju. Hati-hati. Siapa salah buka kurungan, satu je salah darab, salah semua. Okey, bagus. Orang pertama yang selesaikan soalan ni adalah Haikal. Bagus, Haikal. Disebabkan Haikal dia hantar, cikgu check detail sikit.
Cikgu bagi lagi 2 minit tau. 2 minit. Negatif 8. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis masa. Cikgu nak bagi lagi satu soalan tau. Okey, habis masa masing-masing. Boleh tengok dekat depan. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Boleh. Okey. Tengok betul-betul nombor 28. Jawapan dia adalah K sama dengan negatif 4. Okey. Ramai yang tersilap bila kita masuk kepada kurungan. Jadi cikgu tulis 4K tambah 7 kurungan negatif 4 tolak 2K sama dengan negatif 2 dalam kurungan K tolak 2. Okey, sekarang tolong cikgu tekan kalkulator. 4K ni tak payah nak buka kurungan lah sebab dia sorang-sorang. Jadi bila dia sorang-sorang, jadi kita tulis sahaja 4K. Yang kita kena buka kurungan adalah 7 bawa kepada anak panah. 7 darab negatif 4. 7 darab negatif 4 dapat berapa? Negatif 28. Ya, negatif 28. Bawa pula 7 darab negatif 2. 7 darab negatif 2K. 7 darab negatif 2 dapat berapa? Negatif 14. Negatif 14K. Jangan lupa salin. Ini adalah selepas cikgu buka kurungan. Sama dengan cikgu tulis pula negatif 2 darab K. Kalau kamu pening, dia sebenarnya ada 1 dekat sini. Negatif 2 darab 1K. Cuba tekan kalkulator. Negatif 2 darab 1 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. K tu jangan lupa salin. Dan selesaikan negatif 2 darab negatif 2. Dapat berapa? Positif 4. Positif 4. Sekarang sampai sini kita selesaikan macam tadi. Yang ada huruf pergi kiri. Mana kiri? Ini kiri. Yang tiada huruf, kira pula. Kiri. Yang tiada huruf, pergi kanan. Pergi kanan. Mana kanan? Ini kanan. Kita anggap sama-sama dengan ni duduk kat tengah. Jadi kita tengok yang ada huruf 4K. 4K tu dah memang duduk kiri. Kita salin sahaja 4K. Negatif 14K. Dia dah memang ada duduk belah kiri. Jadi kita salin sahaja negatif 14K. Sekarang ni 12. Negatif 2K ni dia dekat kanan. Jadi kita kena alih pergi kiri. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif sebelah jadi apa? Positif 2K. Dia jadi positif 2K. Sama dengan kita tengok pula yang tiada huruf duduk kanan. 4 ni dah memang duduk kanan. Dia tak ada huruf. Dia tak ada huruf K kat situ. Jadi kita tulis 4. Okey, seterusnya negatif 28. Negatif pindah ke sebelah. Negatif jadi pindah ke sebelah jadi apa? Positif. Positif. Dia jadi positif 28. Boleh cek kamu salah kat mana ke, tak dapat yang mana ke.
Selesaikan 4K tolak 14 tambah 2. Kalau pening ambil nombor dia sahaja. 4 tolak 14 tambah 2 dapat berapa? Negatif 8. Ha? Negatif Negatif 8. 8. Okey, kita akan dapat negatif 8K. Sama dengan 4 tambah 28. 4 tambah 28 dapat berapa? 32. 32. Pindahkan nombor bila duduk sebelah-sebelah, kita pindahkan dia jadi darab. Nombor bila duduk sebelah-sebelah, kita pindahkan dia jadi darab. Di darab, darab. Darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 32 per negatif 8. Tekan kalkulator, dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. Kan sama jawapan dia dengan jawapan yang ditunjukkan? Okey, cikgu bagi tahu awal. Selalunya yang salahnya adalah pada kurungan. Kenapa cikgu menerangkan sejam lebih tadi tentang kurungan? Sebab kurungan orang selalu salah. Kurungan orang selalu cuai bila melibatkan penyelesaian linear. Okey. Jadi, sekarang ni ada sempat lagi masa. Cikgu akan buat lagi satu soalan. Okey, sekarang masing-masing selesaikan soalan nombor 27. Okey. Okey, selesaikan soalan nombor 27. Berdasarkan penerangan cikgu, pastikan nombor 27 tu jawapan dia adalah 2. A sama dengan 2. Cuba buat. Boleh cuba buat? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Yang okey, mantap. Okey, buka kamera, Cikgu nak tengok sikit. Yang dah tutup kamera tu buka kamera. Soalan terakhir dah. Lepas tu habis dah kelas kita. Jumpa minggu depan pula. Cikgu bagi lagi 2 minit tau. Oh, bagus. Dah ada yang dah dapat buat. Bagus Syifa, orang pertama. Cikgu Terima menunggu. kasih, cikgu. Kan? Okey, bagus. Bagus Aulia, orang kedua. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Sama. Haikal, dapat buat tak tu? Soalan terakhir ni. Kita tengah buat lagi. Tengah buat cikgu. Okey.
Okey, bagus. Ramai dah dapat buat. Jadi masa untuk menjawab ni dah habislah. Cikgu terpaksa buat sebab masa kita dah 7.26. Bagus, bagus, bagus. Ramai yang dapat buat. Cikgu suka. Ke nak lagi 1 minit? Bagus. Dapat A sama dengan 2. Pandai. Bagus. Okey, cikgu suka, cikgu suka. Bagus. Okey, bagus. Okey, pandai. Ya, bagus Haikal. Okey. Okey, baguslah. Jadi boleh dengar ke suara cikgu? Aulia boleh dengar Aulia suara cikgu? Boleh cikgu. Okey, sebab cikgu pakai headphone ni takut problem. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan satu-satu. Cikgu akan bukakan kurungan satu-satu. Siapa yang tak dapat sila salin. Siapa yang nak cuba lagi boleh cuba. Okey, -7 darab -1. Cikgu selesaikan terus, kita dapat 7. Lepas tu, kamu buka pula -7 darab 3. Selesaikan nombor -7 dengan 3. Kamu akan dapat -21. Ni A. Jangan lupa salin. Sama dengan 5 kurungan 3. 5 darab 3. Kamu akan dapat 15. Lepas tu kita selesaikan pula. 5. Tulis darab -5A. Tulis 5 darab -5. Dekat sini kita akan dapat -25. Jangan lupa salin. Huruf duduk kiri. Huruf duduk kiri. Nombor mesti kanan. Jadi dekat sini -21 dah memang duduk kiri. Jadi -25 yang kena alih. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 25A. Sama dengan nombor duduk kanan. 15 ni dah memang duduk kanan. Kita tulis 15 sahaja. Masalah positif ni duduk kiri. Positif 7. Jadi kita alihkan 7 ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Sekarang kita tengok sebutan yang serupa. Kita dah boleh selesaikan dah. -21 dengan 25. Kamu selesaikan, kamu akan dapat 4A. Sama dengan 15. Bila 15 tolak dengan 7, kamu akan dapat 8. Pindahkan 4. Bila huruf dengan nombor duduk sebelah-sebelah, dia darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini A sama dengan 2. Ini jawapan dia. Boleh jelas ke semua yang cikgu ajar malam petang ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Mantap. Okey. Jadi inilah jawapan-jawapan dia. Okey, untuk siapa-siapa yang nak cuba worksheet yang cikgu bagi ni, okey, worksheet yang cikgu bagi ni, dia ada jawapan tau bawah ni. Nanti kalau kamu bosan-bosan ke nak cuba kukuhkan kamu punya mat, okey, ni dia ada jawapan dekat belah bawah ni. Jadi kamu setiap kali boleh buat, kamu boleh check. Jadi kalau kamu pening ataupun tak dapat jawapan yang warna merah dekat bawah ni, kamu boleh WhatsApp cikgu lah. Jadi kalau no solution ni maksudnya tak ada jawapan kat situ. Ni sama juga tak ada jawapan. Okey. Jadi sekarang sudah pun pukul 7.30 ya. Saya tanya kenapa tak ada jawapan? Kenapa ada jawapan? Kenapa tak ada jawapan? Tu warna merah tu jawapan dia. Cuma tak ada jalan kerja. Oh, faham. Dia tak ada jalan kerja tapi dia ada jawapan. Sebab tu cikgu bagi tahu kalau nak buat WhatsApp cikgu. Tak pun kamu buat je. Kalau yang pening-pening sangat tu WhatsApp cikgu. WhatsApp kena remind banyak kali. Faham? Boleh faham? Okey. Faham cikgu. Okey. Okey, bagus semua. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada petang ni. Dah pukul 7.31 dah nak maghrib dah pun. Jadi cikgu ucapkan tahniah atas komitmen yang diberikan. Sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mantap. Waalaikumsalam cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Bye. Mantap tu.
Okey, mantap Azim.